Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di malam yang terakhir di bulan Ramadan Al-Mubarak pada tahun ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala segala amalan kita sepanjang bulan Ramadan, termasuk pada malam ini, insya-Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam buku catatan kita sebagai amalan yang baik yang diterima oleh Allah, dan segala dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup bagi kuliah-kuliah Masjid Muhajirin bersama dengan para jemaah sekalian, izinkan kami untuk berkongsi dengan para jemaah sekalian suatu topik yang penting untuk seorang itu menghayatinya, adalah bagaimana seorang itu dapat meneruskan beramal walaupun setelah perginya bulan Ramadan. Ketahuilah, perginya bulan Ramadan adalah suatu perkara yang pahit bagi orang-orang yang soleh. Mereka akan menangis kerana terlalu sedih sambil mengucapkan selamat tinggal kepada bulan Ramadan. Mereka mengharapkan dengan jatuhnya air mata mereka mendapatkan pahala ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan kita telah pun memujahadah untuk memastikan kita melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah. Kita telah pun berpuasa. Kita telah pun memelihara anggota badan kita daripada melakukan kemaksiatan kepada Allah. Kita ataupun sebahagian daripada kita telah khatam Al-Quran. Mungkin sebahagian besar sudah khatam lebih daripada sekali. Kita telah melaksanakan qiyamul lail pada bulan Ramadan bersama ada dengan solatul tarawih, ataupun kita bangun awal di waktu malam untuk bertahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berlalu satu hari dan satu malam di bulan Ramadan melainkan kita telah melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah. Kita telah pun bersedekah, kita telah mengeluarkan zakat, semuanya dengan harapan untuk kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Namun janganlah dengan kita laksanakan amalan-amalan seperti itu timbul perasaan was-was atau perasaan di dalam hati kita seolah-olah kami telah melakukan kebaikan yang banyak, ketaatan yang pelbagai. Kami telah keluar di bulan Ramadan ini dengan pahala yang begitu banyak, setinggi gunung. Jangan begitu perasaan kita apabila kita melaksanakan ibadah kepada Allah, kerana belum tentu amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya sangka baik kepada Allah, ya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghampakan kita. Namun jangan kita ujub dengan amalan kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita daripada bersifat demikian. Allah mengatakan wala tamnun tastakthir, surah Al-Mudaththir, iaitu janganlah kamu melakukan amalan, melakukan perkara yang baik kerana kamu inginkan balasan yang banyak. Sama ada balasan itu daripada Allah dan seumpamanya. Adakah kamu ingin buat bisnes dengan Allah? Adakah kamu ingin untuk tijar, yakni berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala? Jangan terpedaya, jangan bangga dengan amalan yang telah kita laksanakan. Kerana itu manusia tidak akan memasuki syurga kerana amalan kita, tetapi kita insya-Allah akan dimasukkan ke dalam syurganya Allah kerana rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amalan bukan harga untuk kita membayar untuk kita memasuki kepada syurga.
namun ianya adalah sebab untuk kita memasuki syurganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani telah mengatakan, bika la nasir wala budda minka. Dengan engkau wahai amalan, aku tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala budda minka, namun dalam masa yang sama aku tidak boleh tidak mempunyai amalan, kerana ianya adalah sebab untuk aku mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, innama yatakabbarullahu minal muttaqin. Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amalan orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah melaksanakan pelbagai amalan-amalan ini. Kita telah berpuasa, kita telah qiyam, kita telah mengeluarkan zakat, kita telah sedekah, kita telah khatam Quran, kita telah berdoa, kita telah berzikir, kita memberi makan kepada orang yang berpuasa. Berbagai kebajikan yang telah kita lakukan. Namun, adakah kita mengetahui amalan kita itu diterima oleh Allah ataupun tidak? Jawapannya ada di firman Allah Subhanahu wa taala, innama yatakabbarullahu minal muttaqin. Hanya sahaja Allah akan menerima amalan orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas sebab inilah para salafus salih kita, mereka bermujahadah untuk menyempurnakan amalan mereka dan menyempurnakan untuk melaksanakannya dengan betul, daripada mengharapkan ataupun pay attention ataupun memberikan perhatian sama ada amalan itu diterima ataupun tidak. Kerana penerimaan itu diterima ataupun tidak, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Hak manusia adalah untuk melaksanakan amalan itu semampu mungkin, sebaik mungkin, tanpa perasaan ujub dan riya, tanpa mengharapkan ganjaran, kecuali mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka lah orang yang apabila mereka berinfak ke jalan Allah, dalam keadaan hati mereka penuh dengan rasa ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka khawatir amalan mereka, sedekah mereka mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka khawatir saum mereka, puasa mereka, qiyamul lail mereka tidak ada ganjaran apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana itu mereka mengatakan, kanu liqabulil amali ashaddu minhum ihtimaman bil amali dzatih. Mereka lebih memberikan perhatian terhadap kabulnya amalan tersebut daripada melihat, memandang tinggi kepada amalan itu sendiri. Kerana Allah Subhanahu wa taala hanya akan menerima amalan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah keadaan diri kita. Bulan Ramadan bulan untuk training iman kita. Bulan Ramadan adalah bulan untuk merubah diri kita. Kita merubah amalan kita daripada keburukan kepada kebaikan. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah suatu kaum melainkan mereka sendiri merubahnya. Maka kerana itu Nabi SAW telah bersabda, man sama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa kerana keimanan dan mengharapkan balasan daripada Allah, keikhlasan, diampuni segala dosanya yang telah dahulu. Hadis yang lain, man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang bangun malam, menghidupkan malam Lailatul Qadar kerana keimanan dan kerana keikhlasan, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosanya yang telah dahulu. Hadis yang ketiga, man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan kerana keimanan dan kerana
mengharapkan balasan daripada Allah, kerana keikhlasan beribadah kepada Allah, diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, daripada hadis ini, peluang untuk kita mendapat pengampunan daripada 3 perkara. Yang pertama adalah dengan kita berpuasa di bulan Ramadan. Yang kedua, dengan kita menghidupkan malam Lailatul Qadar. Dan yang ketiga, kita menghidupkan setiap malam di bulan Ramadan. Maka dengan kita beramal seperti itu, dengan syarat 2, kerana kita keimanan dan mengharapkan balasan hanya daripada Allah, ikhlas lillahi ta'ala, maka ini menyebabkan kita mendapat pengampunan daripada Allah. Ketahuilah, ibadah kita seperti solat akan ditimbang oleh Allah. Adakah puasa kita akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan melihat kepada amalan kita. Dan barang siapa yang cuai dengan timbangannya, dengan solatnya, dengan puasanya, adakah dia tidak malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana dia berdapat kembali kepada Allah, menjawab pertanyaan daripada Allah, sedangkan dia cuai dalam amalannya, solatnya dan puasanya? Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan neraka wail ataupun celaka bagi orang yang mengurangi timbangan perdagangan. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celaka bagi orang yang telah mengurangi timbangan, iaitu mereka apabila menimbang kepada orang lain, mereka kurangi timbangan untuk mereka dapat keuntungan yang lebih. Maka mereka itulah orang-orang yang rugi dalam amalan mereka ketika mereka menimbangi kelebihan untuk orang lain, kelebihan untuk diri sendiri untuk mendapat keuntungan yang besar. Itu kalau dia menimbangi harta dunia. Apa jadi kalau seorang itu cuai dalam amalannya kepada Allah? Allah berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang yang solat namun dalam solatnya penuh dengan rasa atau penuh dengan kekurangan, kecuaian, kekurangan, kealpaan dan seumpamanya. Bukankah kita juga diingati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man adrakahu Ramadan falam yughfar lahu fa'abadallahu فأبعده الله وقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له قل آمين فقلت آمين. Nabi Jibril alaihissalam berkata kepada Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang berjumpa dengan bulan Ramadan namun tidak diampuni dosanya, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dijauhkan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan kepada Nabi SAW untuk mengatakan amin. Nabi SAW mengatakan amin. Didoakan seorang itu dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang doakannya Jibril, yang aminkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana peluang untuk kita mendapatkan keampunan di bulan Ramadan sangat besar sekali, sangat banyak. Maka celakalah orang yang tidak dapat pengampunan daripada Allah. Bagaimana kita nak tahu kita mendapat keampunan daripada Allah ataupun tidak? Ketahuilah, manusia itu terbahagi kepada 2 kelompok selepas bulan Ramadan. Sama ada mereka dikatakan golongan al-faizin ataupun golongan al-khasirin. Mereka sama ada golongan yang berjaya, golongan yang telah diampuni segala dosanya, ataupun golongan orang yang rugi. Datang bulan Ramadan, perginya bulan Ramadan, dosanya masih belum diampuni, bahkan mungkin dosanya itu ditambah dengan amalan-amalan yang kurang baik di bulan Ramadan. Jadi bagaimana seorang itu nak tahu amalannya itu diterima oleh Allah ataupun tidak? Bahkan seorang sahabat telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghayruk أو أحدا غيرك. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقيم. Ya Rasulullah, ajarkanlah aku suatu kalimah
yang mana ataupun satu perkara yang aku tidak akan tanya seorang pun melainkan kepada kau. Tak ada seorang pun yang dapat memberikan aku jawapan seperti engkau memberikan aku jawapan. Maka Nabi SAW mengatakan, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamah, fastaqim. Jadi untuk kita menentukan ataupun kita mengetahui sama ada amalan kita adalah amalan yang diterima oleh Allah ataupun tidak, jawapannya, dapatkah kita istiqamah beramal kepada Allah walaupun dengan perginya bulan Ramadan. Bulan Ramadan akan berakhir, namun ianya bukan berakhirnya amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, di bulan Ramadan banyak perkara ataupun banyak sebab yang membangkitkan kita untuk beramal. Seperti dengan belenggunya syaitan, terbukanya pintu-pintu syurga, terkuncinya pintu-pintu neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini semua sebab-sebab untuk kita mendapatkan pengampunan ataupun kita diberikan motivasi untuk terus beramal. Namun pada penghujung bulan Ramadan, apabila azan maghrib pada akhir Ramadan, syaitan akan dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka akan lebih bersungguh-sungguh untuk memesongkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala daripada sebelumnya. Mereka akan cuba sedikit demi sedikit agar amalan yang kita laksanakan selama sebulan itu dihapuskan, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita tahu, yakni pakar pengajian telah mengatakan, untuk seorang itu kekalkan habit yang baik dalam dirinya, dia perlukan melakukan perkara itu sekurang-kurangnya dalam tempoh 21 hari ataupun 3 minggu. Yakni satu habit yang baik, dia perlu tanamkan dalam dirinya itu satu amalan ataupun satu perkara yang baik, dia perlu laksanakan setiap hari istiqamah selama 3 minggu. Kalau dapat dilakukan dengan 3 minggu ataupun 21 hari, insya-Allah kekal habit itu dalam dirinya. Tapi kalau ianya kurang daripada 21 hari, maka dia akan mudah untuk meninggalkan amalan itu dan untuk memula kembali ianya adalah sukar. Maka kerana itu Allah Subhanahu wa taala dengan maha pengetahuannya menfardukan kita beramal 30 hari di bulan Ramadan. Lebih daripada cukup untuk memberikan kita peluang untuk kita menanamkan sifat-sifat yang baik dalam diri kita agar kita berterusan di bulan Ramadan, di bulan selepas bulan Ramadan. Maka wahai saudara, wahai para jemaah sekalian, peringatan untuk diri kita sendiri dan juga kepada para jemaah adalah Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita, tandanya adalah dapat kita meneruskan amalan selepas perginya bulan Ramadan. Janganlah kita meninggalkan amalan selepas perginya bulan Ramadan. Bahkan para ulama mengatakan, kalau seorang itu insya-Allah dapat kekalkan beramal seminggu selepas Ramadan, kerana itu disunahkan untuk puasa 6, dan para ulama mengatakan sebaiknya untuk melakukan secepat mungkin daripada hari yang kedua. Tahun ini kita tak dapat berjalan untuk berkunjung hari raya, peluang yang terbaik untuk kita puasa secepatnya. Maka kalau kita dapat melaksanakan pada minggu pertama bulan Syawal itu ketaatan-ketaatan kepada Allah, insya-Allah itu adalah tanda yang baik yang Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita. Jadi beristiqamah setelah bulan Ramadan adalah perkara yang penting. Kita akan berkongsi kepada para jemaah bagaimana untuk kita beramal terus selepas bulan Ramadan. Paling utama, kita telah pun laksanakan solat tarawih. Ada yang solat 20 rakaat, ada yang solat 8 rakaat, apa pun kita telah solat di waktu malam. Adakah dengan perginya bulan Ramadan dan tidak ada lagi solat tarawih, kita tidak mahu lagi untuk qiyamul lail,
bangun di waktu malam memunajat kepada Allah. Bahkan Nabi SAW telah bersabda, "Alaikum biqiyamil lail, fa innahu da'bu salihin qablakum wa qurbatun lakum ila rabbikum wa mukaffirun lisayyiati wa manhatun 'anil itsmi." Hendaklah kamu semua melakukan qiyamul lail, kerana ianya adalah amalannya orang-orang saleh sebelum kamu. Ianya mendekatkan diri kamu kepada Allah, menyebabkan dosa-dosa kamu diampuni oleh Allah, dan menyebabkan kamu dipelihara daripada melaksanakan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah bangun sahur pada sepanjang bulan Ramadan. Maka ayolah kita set alarm clock kita bangun walaupun 15 minit sebelum azan subuh untuk kita meneruskan istiqamah selepas perginya bulan Ramadan. Dapat solat 1 rakaat, 2 rakaat, ataupun kalau tidak mampu hanya dengan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah itu memadai. Yang penting adalah kita istiqamah melakukan amalan yang baik sepanjang selepas perginya bulan Ramadan. Yang kedua, di bulan Ramadan ini kita telah pun solat berjamaah bersama dengan ahli keluarga kita. Teruskan solat berjamaah walaupun di luar bulan Ramadan. Walaupun nanti bila sakit mereka sudah diangkat sedikit demi sedikit, teruskan untuk solat berjamaah. Hafizu 'ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah solat kamu, terutama solatul wusta, yang solat pertengahan, solatul asar, dan berdirilah laksanakannya seperti orang-orang yang benar-benar melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis-hadis yang masyhur yang kita ketahui mengenai pentingnya untuk seorang itu solat berjamaah. Yang ketiga, saya pasti walaupun mungkin kita ada daripada kita yang tidak dapat khatam Al-Quran, tapi kita telah pun sekurang-kurangnya mengaji Al-Quran Al-Karim. Kalau tidak membacanya, sekurang-kurangnya kita telah pun mendengarnya. Maka janganlah bila perginya bulan Ramadan kita mengharam ataupun menahan mata kita daripada melihat Al-Quran. Kita jangan menahan hati kita daripada menghayati Al-Quran. Jangan sampai kita menghalang telinga kita daripada mendengar Al-Quran. Jangan kita termasuk dalam golongan yang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, janganlah kamu meninggalkan Al-Quran Al-Karim. Saya tak ingat ayat tu pada hari ini, pada sekarang ini, iaitu mahjura. Ayat dia iaitu penghujung mahjura, yang seorang itu meninggalkan Al-Quran Al-Karim. Bahkan Al-Quran itu, inna hadzal Qur'ana yahdi allati hiya aqwam, sesungguhnya Quran ini adalah memberi hidayah kepada orang-orang yang lillati hiya aqwam, yakni ialah adalah kitab untuk memberi hidayah kepada Allah, untuk membawa seorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Quran Al-Karim itu akan memberikan syafaat kepada kita pada hari kiamat nanti. Maka janganlah kita termasuk dalam golongan orang-orang yang menjauhkan dirinya daripada Al-Quran setelah perginya bulan Ramadan. Janganlah kita meninggalkan mendengar Al-Quran. Janganlah kita meninggalkan bertadabbur Al-Quran. Dan janganlah kita meninggalkan beramal dengan hukum ahkam yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Seterusnya, senantiasa memperbaharui taubah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kamu semua kepada Allah Subhanahu wa taala agar kamu semua memperolehi kemenangan ataupun diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira 'ankum sayyi'atikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah
nuruhum yas'a baina aydihim wa bi'aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu semua kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa-dosa kamu. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kamu ke dalam syurga-Nya yang mengalir di bawahnya sungai. Pada hari yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghampakan nabi-Nya dan orang-orang yang akan bersama dengan para nabi. Cahaya di wajah mereka cahaya akan bersinar di wajah mereka, di hadapan mereka, kerana keimanan yang ada pada diri mereka. Dan mereka berdoa kepada Allah, Ya Allah, sempurnakanlah kepada kami cahaya-Mu, ampunkanlah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala berterusan walaupun dengan perginya bulan Ramadan. Kemudian adalah kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun setelah perginya bulan Ramadan. Fadhkurni adhkurkum. Ingatlah kepada aku, berzikirlah kepada aku, nescaya aku akan ingat kepada kamu. Abu Musa Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, Mathalul ladzina yadhkuru rabbah waladzi la yadhkuru rabbah kamithil hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dengan orang yang tidak berzikir kepada Tuhannya adalah seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Orang yang hidup adalah orang yang ingat kepada Allah. Orang yang mati adalah orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir-zikir subhanallah, alhamdulillah, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan seumpamanya. Di bulan Ramadan mungkin kita telah pun banyak berinfak di jalan Allah, bersedekah, menolong orang. Teruskan walaupun di bulan-bulan yang lain. Nabi SAW mengatakan, Ma min yawmin yusbihul ibad fihi illa wa malakani yanzilani fayaqul ahduhuma Allah ma'ati munfiqan khalfa wa yaqul akhar Allah ma'ati mumsikan talafa. Tidak ada satu hari apabila seorang hamba, para hamba itu bangun, ada dua malaikat yang diturunkan. Salah satu mereka mengatakan, Ya Allah, mereka yang infak, gantikan apa yang mereka infakkan. Dan malaikat lagi satu akan berdoa, Ya Allah, mereka yang menahan daripada memberi, talafa, yakni rugikan mereka, buat mereka menyesal, Ya Allah. Infak, kalau kita boleh lakukan sedikit pada setiap hari, kalau tidak pada setiap minggu, kita bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kami telah bincangkan bahawasanya kita telah solat tarawih mungkin 20 ataupun 8 rakaat. Perginya bulan Ramadan, jangan kita tinggalkan solat-solat sunnah. Lebih-lebih lagi solat sunnah rawatib. Apa itu solat sunnah rawatib? Mungkin kita boleh mengambil sedikit-sedikit, kerana solat rawatib itu ada 22 rakaat, 10 rakaat yang dikatakan sunnah mu'akkadah dan 12 rakaat yang dikatakan ghair mu'akkadah. Mulakan sedikit terlebih dahulu. Seperti 2 rakaat sebelum subuh. Nabi SAW mengatakan rakataini qabla subhi khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum solat subuh adalah lebih utama, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Kita ada 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur, ataupun 2 rakaat selepas zuhur, 4 rakaat sebelum asar. Hidupkan antara maghrib dan isya. Jadi amalan yang kami katakan tadi, mengaji Al-Quran, solat, antara maghrib dengan isya, kita duduk di tikas sejadah kita. Sama ada kita solat ba'diyah maghrib 2 rakaat ataupun 4 ataupun 6 rakaat, terpulang bagi kekuatan sekurang-kurangnya seorang itu solat 2 rakaat, kemudian membaca Al-Quran Al-Karim walaupun 2-3 muka surat, ataupun 1 muka surat, apa yang termampu, sehingga kita menantikan azan isya. Kalau tidak pun, mungkin masjid-masjid akan meneruskan kuliah-kuliahnya online. Boleh kita menontonnya
untuk kita mengisi masa antara maghrib dan isya. Jangan biarkan masa itu berlalu tanpa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila azan maghrib, kita sudah berada sedia untuk beramal kepada Allah. Dan kita sudahi dengan selepas isya, dan selepas isya salatlah sunnah ba'da isya, solat rawatib, kerana ianya adalah perkara di antara ibadah sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Kita telah solat witir sepanjang bulan Ramadan. Jangan tinggalkan solat witir di luarnya bulan Ramadan, kerana manfaatnya ataupun amalannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kita telah berpuasa selama 30 hari di bulan Ramadan. Adakah selepas ini kita tidak akan berpuasa sehingga kita berjumpa dengan bulan Ramadan yang akan datang? Mulakan dengan 6 hari di bulan Syawal, insya-Allah. Tak mampu kita puasa pada hari yang kedua, sekurang-kurangnya pilihlah Isnin, Khamis ataupun 3 hari-hari yang boleh kita mampu untuk berpuasa, laksanakanlah. Jangan, ataupun kalau boleh, kita berpuasa 3 hari pada setiap bulan. Nabi SAW telah mengingatkan bahawa telah memberikan wasiat kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk beliau berpuasa 3 hari pada setiap bulan. Apakah 3 hari itu? Iaitu hari-hari yang bulan terang atau bulan penuh, pada 13, 14 dan 15 daripada setiap bulan. Ini dinamakan Ayyamul Bid, iaitu hari-hari yang mana bulan itu penuh. Dan dikatakan atau diriwayatkan bahawa barang siapa punya puasa 3 hari pada setiap bulan, seolah-olah dia telah berpuasa sebulan penuhnya. Maka kalau boleh kita tanamkan niat-niat yang baik. Akhir sekali yang kami akan kongsi kepada para jemaah, daripada sekarang, daripada malam ini sebelum berakhirnya bulan Ramadan, tanamkan niat-niat yang baik di bulan Ramadan. Tanamkan niat daripada sekarang, aku ingin meneruskan amalan. InsyaAllah kita akan diberikan pertolongan, kerana innamal a'malu binniyat. Segala amalan itu adalah bergantung kepada niat kita, dan niat itu adalah vehicle ataupun transport kita untuk kita melaksanakan amalan. Ianya adalah memastikan sama ada kita dapat beramal ataupun tidak berdasarkan kepada niat kita yang baik. Maka hendaklah kita niat daripada sekarang untuk meneruskan amalan-amalan yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua, insya-Allah, menjadikan kita daripada hamba-Nya yang mendapat keampunan, diterima segala amalannya, dan dijadikan Ramadan ini Ramadan yang makbulah, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf atas segala kesilapan selama ini semasa kuliah, dan mengucapkan kepada para jemaah minal aidi wal faizi wal maqbulin, kullu aam wa antum bi khair, selamat hari raya Aidil Fitri. Doakan kami, jangan tinggalkan doa untuk kami, ingatkanlah kami dalam doa-doa kamu, insya-Allah, agar kita semua mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Barik Allahumma lana fi syahr Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.